Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, aku memohon maaf jika teguran dan nasihat ini menyinggung perasaan kamu semua. Teguran ini aku tuju khusus kepada para pemimpin negara. Perlu diingat bahawa kamu semua tak lebih dari seorang manusia biasa yang kerap kali melakukan kesalahan dan kesilapan. Persoalannya, kenapa kamu tak sudi mendengar nasihat dan teguran dari rakyat jelata? Apakah kamu ingat kamu semua maksum? Jika Nabi yang maksum pun ditegur oleh Allah SWT, kenapa kamu semua sombong sangat sehingga tak sudi untuk mendengar teguran dan nasihat dari sesama manusia? Sehingga kes kibar bendera putih pun kamu jadikan sebagai bahan politik. Padahal bendera putih itu tak lebih hanya sebagai salah satu kaedah untuk menyampaikan mesej tentang kesusahan rakyat. Jika kamu dah tak mampu atau tak sudi untuk menolong rakyat yang sedang susah, biarlah rakyat yang tolong rakyat. Kamu suka memberi peringatan dan nasihat, kadang-kadang mengajar sesama manusia. Kenapa kamu sendiri tak sudi menerima nasihat serta teguran dari sesama manusia? Apakah kamu ingat orang ramai ini bodoh, tak layak untuk memberi nasihat kepada kamu semua? Kenapa kamu sombong sangat? Tidakkah kamu sedar bahawa segala teguran dan nasihat itu sebenarnya datang dari Allah SWT melalui mulut-mulut manusia, kerana Allah SWT masih sayang dan kasih kepada kamu semua. Allah masih beri peluang kepada kamu semua untuk memperbetulkan segala kesalahan kamu. Maka gunakanlah peluang yang masih ada ini untuk perbetulkan segala kesalahan kamu. Jika sebelum ini kamu ditakdirkan telah melakukan kesalahan dan kesilapan, bertaubatlah kepada Allah sebelum terlambat. Jika aku yang melakukan kesilapan, keluarga aku yang menderita. Jika guru yang melakukan kesilapan, murid satu sekolah yang menanggung akibatnya. Tapi jika kamu, para pemimpin negara yang melakukan kesilapan, rakyat satu negara yang menanggung sengsara, ingatlah bahawa seorang pemimpin yang bertanggungjawab perlu melaksanakan tugas secara berhati-hati dan tidak berusaha untuk mengambil kesempatan bagi kepentingan diri sendiri. Jangan nanti kamu menyesal kerana berebut untuk menjadi seorang pemimpin. Kamu telah berlaku zalim kepada seluruh rakyat. Kamu biarkan sahabat handai kamu melanggar undang-undang sewenangnya. Tetapi kamu sangat keras ke atas rakyat jelata. Boleh untuk kamu, tetapi tak boleh untuk rakyat. Kamu biarkan kilang dibuka, tapi warung tepi jalan kamu arah tutup. Kamu amalkan undang-undang di antara dua derajat. Rakyat kena patuh SOP. Kamu bebas untuk melanggarnya. Rakyat kena saman. Kamu sekadar cukup dengan memohon maaf. Undang-undang jenis apa ini? Undang-undang sarang laba-laba. Jangan sampai seluruh rakyat mengadu di hadapan Allah di atas segala kezaliman kamu. Di dunia kamu telah dihina dan dicaci oleh rakyat jelata. Jangan sampai kamu juga dihina di hadapan Allah SWT satu hari nanti. Kamu mungkin selamat di dunia, tetapi di akhirat kamu tak akan selamat jika kamu tidak amanah dan tidak jujur dengan kepimpinan kamu. Jika kamu rasa kamu sudah tidak mampu lagi untuk menanggung amanah sebagai seorang pemimpin, maka aku nasihatkan kamu semua supaya lepaskanlah amanah tersebut
amanah kepimpinan tersebut sebelum nyawa sampai ke halqam. Marilah sama-sama kita dengar tazkirah dari Ustaz Samsuri berhubung menyesal menjadi pemimpin. Daripada Abi Umamah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma min rajul yali amra asyaratin fama fawqa dhalik. Nabi kata tidaklah satu orang yang semasa dia hidup di atas dunia, dia memimpin ataupun dia bertanggungjawab ke atas 10 orang atau lebih. Nabi SAW kata mana-mana orang yang masa dia hidup atas dunia, dia jadi ketua, yang dia pimpin itu 10 orang atau lebih, illa atallaha azza wa jalla maghlulan yaumal qiyamah, melainkan di hari akhirat esok dia pergi menghadap Allah dalam keadaan tangan dia maghlulan, tangan dia terbelenggu, iaitu kata Nabi yaduhu ila unuqih, dia pergi menghadap Allah dalam keadaan tangan dia duk atas tengkuk lagu tu, macam orang surrender. Kalau masa dia hidup di atas dunia, dia satu ketua, dia satu pemimpin, walaupun yang dia pimpin tu cuma 10 orang, apatah lagi 10 juta, apatah lagi 20 juta, apatah lagi 30 juta rakyat yang dia pimpin. Nabi kata kalau 10 orang atau lebih pun dia menghadap Allah dalam keadaan dua tangan dia maghlulan, terbelenggu, iaitu yaduhu ila unuqih, duk ada atas tengkuk dua-dua tangan dia, fakkahu birruh. Kalau dia masa dia memimpin itu, dia orang yang berbuat baik, dia memegang jawatan itu kerana amanah, dan dia amanah. Bukan sahaja dia melihat jawatan itu amanah, bahkan dia atau amanah, maka kebaikan itu melepaskan dia. Au baqahu ithmuh. Nabi kata kalau dalam tempoh masa dia memimpin, dia menjadi pemimpin itu, dia banyak buat dosa. Dia menjadi pemimpin tetapi dia menzalimi rakyat dia, maka dosanya itu membinasakan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluha malamah. Nabi kata menjadi pemimpin ataupun memegang kepimpinan itu, dia bermula dengan malamah, dia bermula dengan dicela, dicaci, dimaki, dihina, dibaling botol ayam dan sebagainya. Masa mula tu nak pegang jawatan tu, macam-macam kena. Orang caci dia, orang maki dia, orang fitnah dia, orang buka aib dia, orang baling botol ayam kat dia. Dia nak menerima jawatan itu, mula dah macam tu. Siapa kata? Nabi SAW kata, wa awsatuha nadamah. Nabi kata orang yang memegang kepimpinan, yang menjadi pemimpin itu, tengah dia duduk di dalam kepimpinan dia, tengah dia duduk di puncak pimpinan dia, nanti mai dalam hati dia ni nadamah, menyesal. Bila dia rasa dia tak mampu, ataupun dia rasa dia tak tertunai tanggungjawab itu. Mula dia nak, bila dia dapat, oh, dia kata tak semudah yang dia duk cakap sebelum ni. Lebih sedap jadi pembangkang daripada jadi pemimpin. Lebih sedap jadi pembangkang. Kita celek mata, kita fikir nak bangkang sampai tidur malam. Bangkit esok, mula balik bangkang. Semua apa yang orang buat tak kena. Dan kita tidak pernah buat apa-apa. Kita hanya membangkang. Sekali bila mai dekat dia, tanggungjawab tu, jawatan tu mai kat dia, oh, dia kata tak semudah yang disangka. Duk fikir nak generate ekonomi, nak generate duit untuk nak bagi gaji kepada kaki tangan saja pun dia dah sakit kepala. Dia dah mati akal. Dia dah mula rasa menyesal kerana mengambil kepimpinan itu. Dia dah mula rasa letih. Dia dah mula rasa penat. Dia dah mula rasa menyesal kerana mengambil dan merebut kepimpinan itu. Tidak habis di situ. Nabi SAW kata, wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah. Dan kebanyakan pemimpin ini, orang yang memegang kepimpinan ini, berakhir dia di hari akhirat esok khizyun, hina di hari akhirat. Allahu akbar. Tak baca ke hadis ni yang duk berebut sampai 3 suku mati ni?
Tak bacakah hadis ni? Tak takutkah kehinaan di depan Allah di hari akhirat esok ni? Boleh memegang kepimpinan itu dengan syarat kita amanah sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini saja yang ingin aku sampaikan. Tugas aku sekadar untuk memberi peringatan kepada sesama manusia dengan harapan semoga kamu semua tak akan menyesal ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Semoga peringatan ini dapat memberi kebaikan kepada aku dan kepada kamu semua. Jika terdapat kelemahan dan kekurangan pada video ini, aku mohon ampun dan maaf. Sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.